kita kena bezakan dua jenis senaman. Satu, senaman yang hanya bakar kalori. Bakar kalori means you buat apa pun, asalkan you bakar kalori, that's good. Because you bakar kalori, you dah kurangkan risiko obesity. You gunakan, you pastilah. Nak gemuk ke kurus tu biasanya lah. Kecuali lepas menopause, itu hormon memang main peranan. It's not easy, I understand. Okay, satu, bakar you. Kalau badan you besar lah. Jangan percaya apa yang orang jual tu, minum ini. Pakai belt tu, switch on, dia goyang. Lepas goyang 20 minit, macamlah you bersenam 1 jam. I kata bohong lah, janganlah budget duit tu. Okay? Alright? Osim akan marah saya. Dan you tengok tak, dia ada satu senaman, dia buat kerusi tu macam kuda. Okay? Sukan kuda pun lah, I selalu tanya tu, siapa yang buat kerja? Kuda ke you? Okay, siapa yang dapat senaman? Siapa yang buat kerja? Kuda. Kuda. You dapat sikit aja. You dapat sikit aja daripada kekuatan sini. Mungkin kerana menahan posisi. Itu aja. Tapi kerja tu dibuat oleh kuda. Lepas tu you buat pergi. I dah bersenam, I nak pergi makan. Bagilah kuda makan, bukan you makan. Alright? So lakukan senaman dengan terap. Now, senaman untuk kurangkan kalori macam I kata, kalau you nak kawal berat badan, you mesti bersenam setiap hari. Every day. Because bakar kalori. Tapi senaman untuk jantung, you kena buat dengan jantung berdenyut tinggi sikit. Taklah macam pecut lari pecut, tak payah. Tapi tinggi sikit. Tinggi supaya, kalau katakan you jalan atau jogging, you tercungak sikit, jangan terlalu banyak. Tercungak sikit tapi masih lagi boleh bercakap. Itu kadar dia. Kalau you boleh buat itu, dan denyutan jantung you berdenyut sikit tinggi, itu adalah senaman untuk jantung. So senaman untuk jantung, you mesti buat sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Okay? Tapi untuk bakar kalori, tiap-tiap hari. So that means, basically tell you what, tiap-tiap hari jalan. Tapi mungkin ada 3 sesi tu untuk sekurang-kurangnya 20 minit tu, laju sikit lah. Jalan laju sikit. Okay? Jalan jenis yang hayun tangan, itu pun dah cukup lah. Alright? Okay. Dan yang kita dapati, orang selalu pakai sebagai alasan tak nak bersenam adalah dekat rumah tak ada fasiliti lah, tak ada kemudahan. Saya suka main badminton. Untuk saya, kawasan antara 2 rumah, saya ikat tali pun boleh main badminton lah. Tapi we kan suka cari alasan. So yang paling senang, pilih aktiviti yang boleh laku dekat. Kalau you terpaksa, katakan naik bas, naik train ke, bawa kereta ke, melalui jam ke, nak pergi gym ke, you tak akan buat. You bayar gym tu aja. Lepas tu, kata, I punya gym membership nak habis lah, tapi pergi berapa kali je. For me, the best one, kalau you nak pilih apa alatan nak beli ya, jangan beli treadmill apa, beli sepasang kasut yang baik. Okay? You look at me ya, most of what I wear, I don't care whether it's expensive ke cheap ke apa. My most important alatan kasut saya. Those that I use to exercise. Alright, I buy very good shoes. Alright, now, then jangan buat objektif yang tinggi sampai ke bulan. Dalam sebulan saya nak turun 6 kg. Satu, tak mungkin, tak realistik. Yang kedua, tak boleh buat benar. Yang paling baik pun dengan orang kawal you, dan ini dengan pakar senaman jaga you pun, yang paling baik, paling selamat adalah kurangkan 1 kg setiap bulan atau 6 minggu. Itu yang kadar yang selamat. Itu maksud saya, letakkan objektif, tetapi pasti objektif itu boleh dicapai dan dia mesti realistik. See? Ada orang kata nak buat sit up lah. You know, ramai wanita, many women, I've given many talks. Sebenarnya untuk dari segi ni ya, I given talks to the diabetes group. Saya telah mengajar jururawat, coach educator, nurse educator for diabetes. Saya pernah buat untuk orang yang mental disorder because they approach me and we always, everyone always have the same question. Dr. Kong, saya nak kuruskan sini lah. Sini macam mana? Atau sini lah. I told them, and every time when I tell them this, they all look at me very sedih. I always tell them, tak boleh punya. Kalau nak kurus, mesti satu badan tu, seluruh badan tu sekali. Tak boleh pilih mana tu. Tapi secara umum je, badan kita memang ada tempat yang lebih
lebih sel lemak dan ada bahagian yang kurang sel lemak. Dan individu adalah berbeza. Itu sebab kita ada apple shape dengan pear shape. You tahu kan? Pear adalah besar di sini. Apple adalah besar di badan. Okay? So, ini adalah dia punya sebaran sel lemak. Unfortunately, Tuhan dah buat kita macam ni. Tempat di mana you paling cepat ada lemak adalah tempat yang paling last lemak itu akan hilang. Mengapa? Saya tak boleh jawab. Saya pun tak tahu mengapa. Okay? So we cannot have apa yang kita panggil you nak spot reduction, nak kuruskan lengan ke, nak kuruskan peha ke. Tak boleh Dan orang yang datang jual apa ubat beritahu you boleh tu, tolong simpan duit tu, jangan bagi dia. Alright? Okay. So this is yes. 1,000 steps always begin with the first step. I know sometimes it's very difficult. Like for me, I know Mazna has the same. Dia punya jadual dengan I. Rio ni memang gila kerja. I selalu cakap, itu dia, I sikit lagi nak marah dia. Dia baru habis pembedahan. Dia masuk Viva. Dia datang Viva budak. Hantar wakil lah, Prof. Dia tidak. Dia datang. Tapi I dikurung dekat rumah untuk seminggu pertama tu. Nombor satu ada tube lah. Tube keluar lagi. Ya? Yang kedua, untuk saya tak bawa kereta, masa tu kereta saya manual. Untuk tak bawa kereta, I punya cousin pergi ambil kunci kereta I, bawa dengan dia pergi kerja. Dia tak tinggalkan kunci dekat rumah. Kerana dia tahu, kalau dia keluar, lepas tu dengan satu tangan pun saya akan keluar. Saya hanya boleh tahan 7 hari. Lepas itu pada hari ke-7, bila tube keluar, I tengok dia. I kata, masa tu I ambil cuti 3 minggu je. Because I terpaksa start semester. I tak ambil 2 tahun, ambil 3 minggu. Dengan student I semua tahu, dia tunggu. I keluar ke sekolah, latihan mengajar. I pergi menyelia budak dekat luar. I datang aja budak akan lari. Bantu saya ambil barang. Kerana dia tahu tangan saya masih lagi tak berapa kuat. See? But setiap orang itu individu. You melalui itu, just remember, you must start with the first step. Ambil langkah itu. Okay? Now, like tadi I kata, sekarang dah tahu tak apa senaman you nak pilih? Dalam kepala you dah pilih belum? Okay? Choose something you will like. Choose something you will enjoy. Choose something yang akan buat you berpeluh sikit. Okay? Choose something, kalau boleh, you boleh buat dengan seorang yang lain. Somebody, you know, some family member. Because it depends on some people lah. Like, I boleh lari seorang. But some people don't like. Some people kalau dia seorang, dia akan buat kurang. That's why you're calling, you have lots of groups kan? Saya selalu berlari dekat bandar Tasik Permaisuri dan saya selalu tengok ada kumpulan yang besar sana, Kuala Ciko. Okay? Dan pilih sesuatu yang tidak akan mencederakan bahagian yang telah cedera. Okay? Nah, bukannya tak boleh. Macam you see, kalau lepas pembedahan, tempat tu perlu masa untuk sembuh. Okay? Tapi macam saya, cut saya di upper body. Dia tak mengacau kaki. So you can still do something with your legs. Right? So it depends on where you have melalui your pembedahan, di mananya kecederaan. Pada masa itu elakkan exercise kepada tempat tu sehingga dia tak boleh. Okay? So dengan itu you will exercise. Now, exercise mesti good for the heart. I told you. So you bersenam pada, now 60% to 70% of your denyutan jantung maksimum. Nah, jangan risau tentang itu. Apakah denyutan maksimum kita? Denyutan maksimum kita ambil 220 tolak umur you. Okay? So nombor yang magic tu adalah 220. Katakan kalau saya umur 50 tahun. 220 tolak 50 tinggal berapa? 170. Okay? So 170 adalah nombor maksimum yang saya sepatutnya buat. Tapi bila bersenam, saya tak bersenam pada maksimum. Matilah, cungap-cungap saja. Alright? Saya akan maksimum, saya akan latih pada 60% nombor itu. Okay? 60% nombor itu untuk saya mungkin 110, 120 saja. That means, bila saya jogging, saya punya heart, saya punya jantung berdenyut pada lebih kurang 120 atau 130 denyutan seminit. Itu dah cukup. Okay? Lebih mudah,
you boleh bersenam pada kadar yang lebih tinggi. Okay, lebih tinggi umur you, usia you, then you turunkan umur itu sikit. Right? Tapi jangan bersenam pada 100 denyutan, nah itu terlalu perlahan. Itu orang memanaskan badan dah sampai dah. Okay? Alright. Okay, ada satu cara lain di mana kalau you tak nak kira tu lah, susah mau kira lah. You just bandingkan skala 1 hingga 10. Okay? 10 sangat-sangat susah. 1 sangat-sangat senang. 1 adalah tahap seperti apa? Seperti you duduk depan TV dan makan coklat. Itu senang you. Okay? Kalau you boleh duduk macam tu, that means you tak senam lah. Betul? So senaman mesti lebih kurang pada senaman 5 atau 6. Saya berbelok dan tapi saya tercungap sikit, tapi saya masih boleh lagi cakap. That is roughly number 5, number 6. Okay? Tinggi daripada itu, mungkin you boleh jadi atlet lah. Boleh lagi lah. Longboard. Boleh wakil Malaysia lagi. You tahu longboard? Siapa nak? Masih lagi ada ruang kosong sana. Kalau you bersenam pada tahap 9 dan 10, tahap 9 kita kata, I'm going to die. Tahap 10, I'm dead. Jangan buat pada tahap ini. Buat pada tahap di sini. Okay? Suka sikit, tapi masih lagi saya boleh bercakap dengan orang di sebelah saya. Okay? Okay, ini adalah pilihan dia. Macam saya kata, ada banyak lagi pilihan. Ya? Banyak lagi pilihan. Ya? Okay, so jalan, cycling, itu kita tak ada snow sini. Tapi sekarang dekat sunway ada. Skating kan boleh pergi juga. Swimming, siapa boleh swim? Come on, see gardening. This is exercise. Gardening is a non-exercise physical activity. But it's good, you can do it. Gardening is good. But gardening, you don't work your heart very much. You see? Gardening burn calorie kan? Dia burn calorie. Dia gunakan kalori. Tapi kalau you kata you nak senam untuk jantung, gardening tu tak meningkatkan. You buat gardening sampai cungap-cungap je. Mungkin kan siapa ada kebun sini? Ramai yang ada ada kebun. Kebun dekat mana? Dekat Semenyih. Kawasan tu siapa ada kebun durian, tolong beritahu saya. Saya memang peminat durian. Sorry Okay. Anyway, just to shorten this, I know I have to make sure Mr. Eng is not So sekarang ni, you kena bersenam. Kalau you nak bakar kalori setiap hari pun boleh. Tapi I selalu galakkan orang cuti lah sehari. Kalau you dah bersenam 6 hari, one day off. Boleh. Takkan apa pun. Alright? Setiap sesi antara 20 hingga 30 minit. Kalau you nak bakar kalori sampai 1 jam pun boleh. Apa-apa melebihi 1 jam sebenarnya adalah melampau lah. Anda tidak akan mewakili Malaysia lagi kan? Saya pun dah pencen lah. Okay? So kalau kita tak perlu melatih sampai macam tu, limit dia, had dia adalah 1. Lebih daripada itu, you akan rasa terlalu letih. Okay? So, at least 20 minit, jangan melepasi 1 jam. Okay? Dan bila you lepas